Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Dipetik daripada Harapan Daily, mengejutkan kita semua. Benarkah PN yang atur langkah Dubai untuk mengelakkan jadi klaster mahkamah? Ini menjadi sesuatu yang panas dan penuh kontroversi. Karena persoalannya ialah, benarkah Perikatan Nasional sengaja mengatur langkah Dubai kerana mahu cuba mengelak jadi klaster mahkamah, atau takut untuk dibicarakan di mahkamah? Dengan cuba menjatuhkan kerajaan, mereka tidak sempat masuk dalam klaster mahkamah. Itu persoalan besar yang dipetik daripada Harapan Daily. Menurut laporan ini, langkah Dubai yang didakwa diatur sebagian besar pemimpin blok pembangkang bagi menggulingkan kerajaan, dipercayai dilakukan bagi mengelak dari menjadi klaster mahkamah. Pengarah Komunikasi UMNO, Datuk Lokman Nur Adam berkata, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi selaku Timbalan Perdana Menteri mengetahui setiap pergerakan mereka, termasuk ketika mereka berada di Dubai untuk perancangan Tebuka Tap. Dakwanya, ada sebahagian pemimpin yang tidak berani meneruskan rancangan tersebut selepas perbuatan mereka dihidu dan terbongkar. Setiap pergerakan mereka kita tahu, kata beliau. Siapa yang menghadiri perjumpaan, siapa yang peringkat awal nak pergi, selepas itu bila benda dah kecoh, tak berani pergi. Macam-macam, kata Lokman Adam. Sudah pastilah Presiden UMNO yang juga Timbalan Perdana Menteri tahu tentang apa yang berlaku. Jadi, memang seperti mana yang diungkapkan Datuk Seri Anwar Ibrahim dan juga Ahmad Zahid Hamidi, memang ada langkah Dubai dan memang ada usaha untuk menarik ahli-ahli parlimen kita untuk bersama dengan mereka, yaitu Perikatan Nasional. Dalam usaha ini dilakukan bukan saja oleh mereka yang berada di dalam politik, tetapi turut melibatkan mereka yang takut menjadi klaster mahkamah ataupun sudah jadi klaster mahkamah, takut nak ke penjara Sungai Buloh ataupun ke penjara Kajang, katanya dalam satu video. Saudara-saudara sekalian, media melaporkan langkah Dubai didakwa didalangi Tun Dr. Mahathir Mohamad dan Tun Daim Zainuddin. Daim yang sedang disiasat Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM kerana rasuah dan pengubahan wang haram, dikatakan sanggup membelanjakan ratusan juta ringgit untuk membeli ahli parlimen kerajaan. Namun Lokman berkata, biarpun Daim mempunyai kekuatan keuangan yang luar biasa, beliau tidak akan mampu menumbangkan kerajaan dan membentuk kerajaan baru. Kerajaan baru tidak mungkin dapat dibentuk tanpa perkenan yang di-Pertuan Agong dan tanpa perkenan ketua-ketua parti yang akan memutuskan secara en blok parti mereka mahu menyokong siapa sebagai Perdana Menteri. Dua perkara ini dah tentu tidak mungkin akan berlaku. Ada usaha cuba buat kacau je. Usaha tarik ahli parlimen memang tak boleh, katanya, sambil menambah bahawa dakwaan Daim belanja sehingga RM750 juta ringgit untuk membeli wakil rakyat kerajaan adalah tidak logik. Ingat apa kata beliau, Daim nak belanjakan duit dia sesuka hati dia macam tu. Dia nak belanja mestilah ada end result dia. Orang takkan mengeluarkan modal untuk sesebuah perniagaan kalau dia tahu tak berjaya, kata Lokman. Kalau duit asik keluar beli ahli parlimen, kerajaan tumbang, tapi tak boleh dibentuk kerajaan baru yang boleh memastikan dia selamat daripada menjadi klaster mahkamah. Buat apa dia bayar, kata beliau lagi. Saudara-saudara sekalian, ini satu pendedahan yang panas, berani, luar biasa daripada Lokman Nur Adam. Sejauh mana kebenarannya terpulang pada anda, sejauh mana kebenarannya kita lihat nanti. Apa pula pendapat kamu? Sekian dulu untuk kali ini, ikuti terus ulasan selepas ini. Selamat petang, salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Saudara-saudara sekalian, ini satu lagi pendedahan perkara yang paling menarik di dalam perkembangan politik di Malaysia.
Hari ini ramai yang mencadangkan supaya JCOM dibubarkan atau dirombak. Akhirnya, ini yang berlaku. Susulan main isu langkah Dubai, pemimpin UMNO gesa JCOM segera dirombak. Ini telah pun disambut oleh Fahmi Fadzil, yaitu Menteri di Kementerian Komunikasi dan Multimedia ataupun Kementerian Penerangan, telah menyatakan bahawa dia juga sebenarnya telah memikirkan untuk bercadang bagi merombak JCOM. Akhirnya, susulan daripada isu langkah Dubai, pemimpin UMNO gesa JCOM segera dirombak. Apa pula pendapat anda semua? Pada pendapat saya, tindakan merombak JCOM adalah amat tepat sekali. Seorang pemimpin UMNO menggesa Jabatan Komunikasi Komuniti JCOM di bawah Kementerian Komunikasi dirombak secara menyeluruh selepas agensi itu mendakwa wujud langkah Dubai. Minggu lalu, Timbalan Ketua Pengarah JCOM Ismail Yusof mendakwa wujud langkah Dubai ketika percutian pemimpin Perikatan Nasional PN di Emirates Arab Bersatu baru-baru ini. Ahli Majlis Kerja Tertinggi UMNO Puad Zarkasi menyifatkan dakwaan Ismail cetek dan menyebabkan kerajaan menjadi defensif. Susulan beberapa nama dalam kerajaan disebut-sebut terbabit dalam gerakan itu. Apa keperluan Timbalan Ketua Pengarah JCOM mainkan isu langkah Dubai? Image JCOM makin merudum. Selepas kontroversi bekas Ketua Pengarahnya Agus Yusuf dan pembantu beliau Abdul Wahab Abdul Qadir Jilani, maka amat wajar JCOM dirombak secara menyeluruh dan dipimpin oleh mereka yang lebih kompeten, katanya di Facebook. Sebelum ini, Ismail dilaporkan mendakwa gerakan menumbangkan kerajaan. Perpaduan pimpinan Anwar Ibrahim di Dubai turut membabitkan tokoh politik veteran berpengaruh yang bergelar tun menggunakan dana asing. Pertemuan itu didakwa bertujuan membahagikan tugas kepada ejen untuk mengenal pasti ahli parlimen yang boleh menukar sokongan kepada pembangkang bagi membentuk kerajaan baharu. Semalam, Timbalan Perdana Menteri Zahid Hamidi dilaporkan berkata, beliau tahu mengenai langkah Dubai sebelum individu terbabit mendarat di bandaraya itu, tetapi enggan mendedahkan nama individu berkenan. Kemarin, Ahli Parlimen Lipis Abdul Rahman Muhammad membuat laporan polis berhubung tuduhan beliau bersubhat dengan pembangkang dalam usaha menjatuhkan kerajaan. Timbalan Menteri Sumber Manusia itu berkata, tuduhan jahat beliau terlibat langkah Dubai sengaja direka untuk menimbulkan polemik dan mencetuskan kegelisahan rakyat, kata beliau lagi. Saudara-saudara sekalian, langkah Dubai masih belum reda lagi tentang isunya. Sejauh mana ia benar masih menjadi persoalan. Namun demikian, seperti yang dinyatakan oleh Sabudin, kata beliau, seakan-akan langkah itu sebenarnya tidak pernah digerakkan pun, cuma fata morgana, igawan dan andaian semata-mata. Apabila pendapat anda semua? Bagi kita, langkah seperti itu tidak perlu disokong dan tidak perlu dilayan. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda. Ikuti terus ulasan dan isu selepas ini. Selamat pagi, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Selepas 1 hari langkah Dubai tular, ini yang berlaku terhadap Anwar Ibrahim. Anwar Ibrahim kata langkah Dubai tak beri kesan kepada kerajaan. Jadi bagi mereka yang mahu memulakan, yang merancang atau yang terlibat secara tidak langsung atau langsung dalam langkah Dubai ini, bolehlah kita kata padan muka. Kenapa? Kerana apapun yang mereka lakukan, seperti yang dikatakan oleh Anwar Ibrahim, ia tak akan beri kesan kepada kerajaan. Juga telah dinyatakan oleh Ahmad Maslan, kalau 30 orang ahli parlimen bersokongkol mengkhianati Anwar Ibrahim, mengalihkan sokongan pun, kerajaan masih lagi di bawah kepimpinan Anwar Ibrahim dan tidak akan tumbang. Jadi bagaimana, di mana celahnya Anwar Ibrahim akan berjaya ditumbangkan?
Gerakan mahu menjatuhkan kerajaan digelar Langkah Dubai seperti dilaporkan beberapa hari lalu didakwa tidak memberi kesan kepada pentadbiran kerajaan perpaduan, kata Datuk Seri Anwar Ibrahim. Perdana Menteri mengakui maklumat mengenai gerakan itu dan berpendapat ia tidak perlu diberikan perhatian. Anwar Ibrahim mengakui ada membaca mengenai Langkah Dubai, tapi dia kata kita tak mahu bagi tumpuan di sana. Kita sebaliknya perlu tumpu soal kerja. Itu kerja, yaitu gerakan jatuhkan kerajaan. Mereka bagi saya kata Anwar Ibrahim, tiada kesan, tidak memberikan kesan. Dan yang penting, pada tepat 2 Januari, kerajaan sudah lancarkan satu program penting bagi rakyat. Makna kata Anwar Ibrahim menyindir, mereka masih sibuk mau jatuhkan kerajaan, tapi Anwar Ibrahim masih dapat meneruskan bahkan dengan langkah program penting untuk rakyat. Jadi pihak satu nak tumbangkan, nak menghuru-harukan politik, nak mencuba mencetuskan ketidakstabilan, tapi Anwar Ibrahim pula melakukan perkara yang penting untuk rakyat. Anwar Ibrahim memberi penegasan itu ketika ditemui media selepas meluncurkan pengkalan data utama padu di Pusat Konvensyen Antarabangsa. Hadir sama ialah Timbalan Perdana Menteri Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Anwar sebelum itu diminta mengulas mengenai dakwaan terhadap gerakan menjatuhkan kerajaan yang dibuat di Dubai. Dalam pada itu, Anwar turut ditanya sama ada kerajaan pimpinannya masih bertapak di Putrajaya, sementara terdapat gerakan-gerakan yang mau menjatuhkannya. Anwar hanya menjawab ringkas, Alhamdulillah. Sabtu lalu, Timbalan Ketua Pengarah Jabatan Komunikasi Komuniti JKOM mendakwa ada rancangan sulit digerakkan sesetengah pihak untuk mau menjatuhkan kerajaan pimpinan Anwar Ibrahim. Saudara-saudara sekalian, awal pagi hari ini juga Ahmad Zahid Hamidi mengesahkan memang wujud gerakan digelar Langkah Dubai bagi menjatuhkan kerajaan. Namun, Ahmad Zahid mendakwa gerakan berkenaan bukan sahaja didalangi pemimpin dari parti pembangkang, bahkan turut disertai individu tertentu dari blok kerajaan. Walau bagaimanapun, Zahid Hamidi enggan mendedahkan senarai pengkhianat tersebut. Dipetik dari Malaysia Gazette. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Malaysia kita punya, kita jaga sama-sama cintai Malaysiaku. Bye-bye.